Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid yang berada di rumah yang sedang bercuti? Cikgu harap kamu semua sihat dan berada dalam keadaan ceria bersama keluarga tersayang. Baiklah, bersyukur kita dapat bersama-sama pada hari ini, pada kali ini meneruskan pembelajaran secara atas talian. Dan cikgu harap apa yang cikgu kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak murid semua, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan sesi ini, apa kata kita pergi melancong ke sebuah negara yang banyak meninggalkan kesan-kesan sejarah kepada dunia. Jom. Dah sampai kita. Kat mana ni kita berada sekarang ni? Tahu tak apa ni? Apa monumen ni dipanggil apa? So inilah dia negara Greece. Sebuah negara Eropah yang terletak di atas bukit, dikelilingi dengan lautan yang cantik. Ini ialah Athens, ibu negara Greece. Acropolis yang ada tasik ni, terletak di tengah-tengah ni, dipanggil Acropolis. Santorini Island, cantik, bangunannya putih. Juga terletak di pinggir laut, di atas bukit. Ini pemandangan pada waktu malam. Cantik. Ini Delphi, tapak warisan dunia UNESCO. Juga terletak di kaki gunung. Mykonos, keindahannya. Nampak lautan, bukit, bangunan putih. Seronok tak pergi melancong? Siapa kata duduk di rumah tak boleh melancong? Boleh secara atas talian, secara maya. Baik, apa kaitan pelancongan kita dengan sesi pembelajaran kita? Mungkin ada yang dah ada keluar ada jawapannya. Sebenarnya negara Greece tu berkaitlah dengan tajuk sejarah. Tajuk bab 6, peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Tapi pada kali ini cikgu hanya terangkan sedikit tentang perkembangan tamadun Yunani. Sebelum cikgu kupas, jom kita tengok isi-isi penting ataupun peta minda ini. Tamadun ini berkembang sekitar tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Tamadun Yunani merupakan pencetus kepada perkembangan tamadun Eropah. Masyarakat Eropah moden melihat tamadun Yunani sebagai inspirasi dan panduan untuk kehidupan yang lebih baik menerusi pelbagai pencapaian dalam pemerintahan dan pentadbiran. Antaranya, pengenalan sistem demokrasi, ekonomi, sains dan teknologi, kesusastraan, falsafah dan pendidikan. Ini merupakan aspek-aspek yang telah dicapai oleh tamadun Yunani. Di mana aspek ini telah mencapai kemajuan. Dan sistem demokrasi ini juga diamalkan di negara kita. Tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau yang bertaburan di Laut Aegean dan Laut Mediterranean. Sekejap ya. Ini yang tadi kita tengok yang kita pergi melancong tadi Greece kan. Ini Greece. So inilah
dia peta dia yang berwarna salmon ni, okey. Warna warna air susu ni. Okey. So di sini Greece dikelilingi oleh Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean. So dia ada 3 negara kota. Corinth, Athens dan Sparta. Dan Laut Mediterranean. Cuaca yang sederhana membolehkan kegiatan luar rumah seperti debat dan sukan dijalankan di Yunani. Kedudukan berhampiran laut menyebabkan orang Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal. Okey, salah satu keistimewaan tadi masyarakat Yunani. Sebab dia berhampiran dengan laut, masyarakatnya sangat handal lah berlayar. Okey, terutama aktiviti sukan air. Tamadun Yunani terkenal dengan negara kota atau polis. Polis merupakan gabungan 3 komponen iaitu bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung. Polis merupakan ibu kota dan menjadi pusat tumpuan masyarakat. Okey, cikgu nak highlight kat sini ya. Okey. Polis ni bukan macam polis kita PDRN tak, okey. Polis tu ibu kota, macam kita bandar besar lah. Okey. So dalam polis tu ada bandar utama, bandar kecil dan kawasan kampung di mana menjadi pusat tumpuan masyarakat. Di bahagian tengah polis pula terdapat Akropolis, iaitu merupakan pusat komuniti yang dilindungi kubu. Akropolis terletak di kawasan yang paling strategik dari aspek keselamatan, pentadbiran dan komunikasi. Okey, Akropolis. Yang tadi polis, ini Akropolis. Akropolis ni terletak di tengah-tengah polis. Okey, awak boleh imagine kalau kita gunakan peta bulatan okey. Yang keliling besar tu polis. So yang bulat kecil tu, bulatan kecil dalam tu Akropolis. Di dalam Akropolis terdapat rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana dan rumah golongan bangsawan. Terdapat kawasan lapang dikenali sebagai agora. Agora digunakan sebagai tempat pertemuan dan pasar awam. Terdapat 3 polis yang terkenal dalam tamadun Yunani iaitu Athens, Sparta dan Corinth. Berikut dipaparkan jumlah penduduk dan keluasan wilayah di Athens, Sparta dan Corinth. Okey, ini yang cikgu sebutkan tadi. Okey, dia ada 3 polis, Athens, Sparta dan Corinth. Okey, so yang paling ramai penduduk di wilayah Athens. Okey, 40,000 orang. Manakala yang wilayah yang luas Sparta. Okey, kalau untuk nak mudah anak murid hafal, okey, Sparta, ingat space. Okey, space tu ruang. Kalau spasi luas. Okey, so spasi Sparta. Okay, itu cara nak ingat. Okey, macam mana? Faham? Okey, sedikit tentang kewujudan dan perkembangan tamadun Yunani. Okey, cikgu harap apa yang dikongsi ini memberi manfaat kepada anak murid di rumah. Baiklah, sebagai penutup, cikgu ada 3 soalan kuis mudah. Okey, boleh salin dan jawab dalam buku nota sejarah. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, nyatakan lokasi tamadun Yunani. Nyatakan lokasi tamadun Yunani. Okey, soalan yang kedua, namakan 3 negara kota tamadun Yunani. Namakan 3 negara kota tamadun Yunani. Dan soalan yang ketiga, apakah keistimewaan masyarakat tamadun Yunani? Apakah keistimewaan masyarakat tamadun Yunani? Okey, dengan itu sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Okey, so pesanan cikgu duduk rumah, okey, buat kerja sekolah, tolong ibu bapa. Okey, dan terus jaga kesihatan diri. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.